Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Bahagia tuan imam, tuan Bilal, tuan Siap, tuan pengurusi masjid, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah. Pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ni bersama lagi kita untuk meneruskan bacaan kitab kita Khuluqul Muslim dalam bab mulia dan juga berhemah. Ya, mulia dan juga berhemah. Mulia ni bukan satu benda yang mudah. Mulia ni bukan satu benda yang kita boleh letak pada diri kita sebagai satu pengiktirafan yang kita boleh letak sendiri. Mulia ni adalah satu anugerah ataupun satu pengiktirafan, sama ada daripada manusia ataupun daripada Allah. Kita ni mulia bukan sebab kita. Kita mulia ni sebab Allah, manusia yang mengiktiraf ataupun Allah yang memberikan kemuliaan kepada kita. Bagaimana nak dapat? Ini yang kita baca ni. Ya, ini kita baca. Bermula dengan keadaan sikap. Mulia ni kita baca dulu. Pada yang pertemuan sebelum ini, dari segi nak mulia ni dengan cara sikap kita, peribadi kita, baik hatinya kita, murahnya kita. Ya, orang yang sifatnya permurah, dia dermawan, maka manusia akan pandang mulia berbanding dengan orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi, harta yang banyak tapi kedekut, maka manusia tidak memandang mulia. Itu. Ya. Jadi kemuliaan itu boleh didapati pengiktirafan daripada manusia dengan cara kita buat sesuatu yang melambangkan kepribadian kita. Ya, malam ni kita sambung sekali lagi bagaimana kita ni boleh dipandang mulia dengan pribadi kita yang lain. Ya. Contohnya kita baca malam ni, jasmani kita ni, mana tubuh badan kita ni, luaran kita ni juga memiliki haknya tersendiri. Tubuh badan kita ni ada hak dia. Ya? Ada benda yang perlu dipelihara. Para cendekiawan berpendapat mengurangkan hak jasmani dapat membahayakan kesihatan. Dibiarkan jasmani ni, diabaikan jasmani ni, dia boleh menyebabkan mudarat dari segi tubuh badan. Ya. Cuaca matahari tengah panas terik, ya, kita duduk kat luar berjemur, panas terik, biarkan saya, tak apalah, nak siapkan ni, maka mudarat akan datang. Sebab apa? Kita melakukan pengabaian, biar aja, tak kisah. Ini contoh. Islam tidak membenarkan hidup zuhud dan tasawuf dengan mengabaikan hak jasmani. Kadang-kadang ada orang ni, dia anggap diri dia ni, dia nak letakkan diri dia ni rendah. Dia tak naklah dia dengan kemewahan, dengan keperluan fizikal. Dia nak anggap dia zuhud, makan tak payah banyak lah, sikit je. Ya, makan pun buat macam Nabi lah. Nabi sahur puasa, kalau sahur sebiji kurma, buka pun sebiji kurma. Kan, nak zuhud. Jadi dia boleh menyebabkan jasmani kita mudarat.
Nabi boleh bersahur dengan sebiji kurma, berbuka dengan sebiji kurma. Sebab Allah berikan kekuatan Nabi ni tak macam kita. Ketahanan diri Nabi ni tak macam kita. Nabi boleh berpuasa 48 jam. Boleh berpuasa 48 jam, 2 hari baru buka. Kita tak boleh. Ya. Kita kalau sahur dengan sebiji kurma, buka biji kurma, tak adalah maghrib tak sembahyang, isyak tak sembahyang, lembik. Apa jadi? Ya, ni. Keperluan jasmani juga perlu dijaga. Jangan diabaikan. Kritikan dan celaan Islam terhadap kebendaan semata-mata ditujukan kepada mereka yang tenggelam dalam nafsu, dalam syahwat. Islam yang marah, yang tegur ni orang yang tak jaga makan sebab dia ambil keperluan tu melebihi. Kenapa Islam suruh kita kurangkan makan? Makan kan, makan jangan berlebih, makan jangan banyak, sekadar tidak sampai kenyang. Kenapa? Ini sebab nak kawal nafsu. Bukan suruh kita jaga sampai diri kita ni sampai tak ada tenaga. Ada beza tu. Ya, yang menjadi larangan itu sebab untuk kita kawal nafsu. Islam sangat menekankan kehidupan yang sederhana. Misalnya dalam berpakaian, Islam tidak menyukai orang yang berpakaian mewah atau membanggakan pakaian dia. Islam tidak memandang penampilan yang baik sebagai satu unsur kebesaran seseorang atau tanda keluhuran budi pekerti. Ada kalanya seorang yang berpakaiannya berharga 1 dirham, jiwanya lebih tenang daripada orang yang ada berbongkah-bongkah emas dan perak. Islam suruh kita berpakaian, bukan larang kita pakaian cantik. Ya, Islam bukan larang kita pakai pakaian yang baik, yang cantik. Malahan menjadi tuntutan dalam Islam untuk kita pakai pakaian cantik. Kita datang ke mana-mana tempat yang orang ramai, ada keramaian. Kita datang ke masjid ni solat berjemaah. Islam suruh pakai pakaian yang baik. Bukan pakaian yang buruk. Islam tak suka. Ya, boleh pakai pakaian cantik. Cuma syaratnya dalam berpakaian ini 2. Bila kita pakai baju kita ke apa pun, dia syaratnya 2 saja. Pakaian yang kita pakai itu yang pertama tidak berlebih-lebihan, melampau sangat bajunya. Ya, nak nampak cantik, nak nampak dipandang cantik, bukan main bajunya berkilau-kilau. Ini berlebih-lebihan, tak boleh berlebih-lebihan. Pakai dalam keadaan kemas, cantik, okey. Tapi kalau berlebih-lebihan tak boleh. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pakaian itu tidak menjadikan kita sombong, takabur. Pakai baju tu, kita rasa orang lain baju tak boleh lawan baju saya ni. Ya. Ni kalau berjalan ni mesti semua orang pandang. Timbul rasa buat sombong. Maka itu tak baik. Maka itu Islam larang. Sama dah juga. Apa pun yang kita ada ni tuan-tuan, tak boleh. 2 perkara ni tak boleh. Kita ada kenderaan. Kenderaan kita okey pada orang lain. Ya? Kita pakai apa? Pakai Mercedes. GLE. Ya? Kita pakai kereta, bawa kereta, rasa sombong. Rasa sombong. Rasa megah. Rasa apa? Rasa megah dengan kita ada, orang tak ada. Maka itu menjadi larangan dan juga menjadi apa yang kita ada itu dia tidak menjadikan pahala tetapi menjadi dosa. Ya. Patutnya kita pakai pakaian dapat pahala. Kita ada kenderaan dapat pahala sebab kenderaan ini membantu kita. Sepatut dapat pahala, tapi disebabkan rasa sombong yang ada, maka Allah tukar pahala jadi dosa. Ini ruginya. Ya, sebab tu dalam ni disebut pakaian okey, boleh. Apa? Tapi kenalah yang sederhana. Kenapa kena disuruh sederhana? Sebab tak nak kita ni akan timbul rasa sombong. Kadang kita tak nak sombong pun. Kita ni kadang kita pakai baju cantik, saya ni kawan, saya ni tak sombong. Tapi keadaan menyebabkan kita sombong. Ya?
Kita tak sombong, tapi bila kita sampai duduk berkawan pun, kawan kata, oh cantik ni baju, wih ni mahal ni, orang lain tak boleh beli ni. Ya, kita asal tak sombong, tapi bila orang ni cakap, kita pun mulalah timbul naik. Memanglah, tengoklah, see the leg lah kita kata kan. Timbul pula asal tak. Ini yang Islam ajar. Kalau kita ni tak boleh nak kawal sombong tadi, maka lebih baik kita sederhana, biasa saja. Sederhana ni maknanya bukannya buruk. Tapi kalau kita pakai, orang pandang lah menyampah, tengok kan, berjalan dekat orang apa, tak nak lah dekat, itu bahaya. Itu tak boleh. Itu bukan sederhana. Itu memalukan. Dipandang kita ni sebagai orang Islam, dipandang buruk oleh orang yang lain. Orang bukan Islam tengok, ini ke orang Islam, dah timbul satu persepsi yang buruk pada agama. Sabda Nabi SAW, mungkin Rabb As'ad al-Barazi tamrain law aqsama 'ala Allah la ayarah. Mungkin orang yang kelihatan comot, nampak macam dia selekeh, orang yang selekeh ni, dan dia ada 2 helai baju. Nampak orang tu selekeh, baju dia pun ada 2 helai je. Baju pun baju yang apa? Yang kusam, yang dah nampak pudar. Dia kata boleh jadi orang yang macam ni, kalau dia berdoa kepada Allah, Allah lebih kabulkan doa dia. Boleh jadi. Boleh jadi mereka ni kalau berdoa, mereka lebih makbul. Sebab apa? Sebab mungkin dalam dia ni, dia tak ada rasa riak, tak ada rasa sombong, tak ada rasa bangga dengan pakaian dia. Maka bila dia berdoa, Allah terima. Berbanding kita dengan pakaian baik tapi pakaian ni menyebabkan kita rasa sombong, kita berdoa, Allah reject doa kita. Adalah satu tindakan yang bodoh apabila remaja zaman ni menjadikan dirinya dalam berpakaian ni sampai belagak, sombong, nak orang pandang, nak orang kagum dengan diri. Ni zaman ni kan, zaman ni memang latihan macam tu. Kadang baju tu biasa je, baju biasa je, tapi brandnya tu, zaman ni orang pandang brand. Baju apa? Brand dia. Kita tak tahulah kan, tuan-tuan pun saya sebut pun tak tahu. Masalahnya saya pun tak tahu nak sebut brand yang budak-budak suka kan. Itu bukan kita, tapi pada mereka ada. Dapat pakai pakaian ni, brand ni, seronok. Sebenarnya apa jadi? Tak boleh latihan seperti itu, tak boleh. Membiasakan dengan pakai dia pakaian ni, rasa gah, rasa hebat. Kalau orang yang suka dengan bola sepak pula, pakai pakaian, jenama kelab bola sepak yang tengah top, dia pun pakai bangga, ni kelab aku ni. Padahal kelab apa kelab dia? Dia Malaysia, kelab tu dekat Sepanyol kan, tak ada kena-mengena pun, kelab pun tak kenal dia, tapi pakai rasa sombong kan. Pakaian dia ni, anak-anak ni kalau begini, dia melatih diri dia sampai satu masa nanti, sampailah ketua, dia tak rasa apa. Bila pakai pakaian yang hebat ni, dia tak rasa salah. Malah dia rasa makin membiasakan dia ni. Ini pun satu benda yang kena jaga. Seandainya mereka, kalau anak-anak ni, daripada mereka ni sibuk dengan brand pakaian, sibuk duduk di rumah nak menghiaskan diri, nak mencantikkan diri dia, benda-benda yang tak berapa berguna ni, kalaulah mereka memanfaatkan masa yang terbuang dengan menambah ilmu pengetahuan, dah tentu mereka tidak akan melakukan perkara yang sia-sia. Mereka menyangka bahawa pakaian yang indah merupakan tanda kesempurnaan dan juga kemajuan dan juga kemampuan. Islam mencela kehidupan seperti itu dan menganjurkan kaum muslimin supaya menjauhinya. Kadang-kadang betul, ada orang dia lebih, ada orang kegemaran dia, ada orang dia seronok dengan makan kan, pakaian apa saya tak peduli, kalau bak makan je, dengar tempat sedap pergi. Ada orang macam tu. Ada orang pula makan tak kisah pun, tapi bila dengar nampak jadi baju baru, baju cantik, cepat beli. Tuan-tuan yang mana? Tak ada lah kan, tak peduli pun tu kan. Makan ada, tak ada sudah. Pakaian
Kalau yang lelaki ni kadang-kadang ni bukan beli sendiri ni, semua rumah yang beli kan ni. Kan? Tahu-tahu ada je. Tapi ada orang macam tu. Betul. Saya masa sekolah lah tahun 80-an dulu, duduk asrama. Ada seorang kawan saya, dia ni berduit lah, orang loaded. Kawan ni. Sekarang ni jadi tok guru. Ustaz di satu kolej tahfiz terkemuka di Pahang. Tapi masa zaman sekolah ni, cerita zaman sekolah lah, zaman budak-budak, dia berduit, tapi bak makan dia tak peduli langsung. Dia tak kisah makan sedap tak sedap, kat asrama dia makan je. Tapi bak pakaian, tengok dia asyik beli yang branded je. Baju dia buka lokal dia, baju hebat-hebat belaka. Gemar ke arah tu. Tu dululah zaman sekolah, sekarang ni tak ada lah, sekarang ni jubah je lah dia pakainya. Ya, ni zaman sekolah tu. Kita pun pelik, kita pula fikir kalau ada duit, fikir nak makan je. Baju tak kisah langsung. Ya, tapi ada macam tu. Kegemaran dia, hobi dia. Ya, itu. Tapi benda-benda macam ni, ya, yalah zaman kanak-kanak, zaman budak-budak tak faham. Dia menjadi kebiasaan, menjadi kegemaran. Tapi bila dah faham, dia berubah lain lah. Ya. Sabda Nabi SAW, man laisa sauba syahrati fid dunya albasahullahu sauba madzalati yaumal qiyamah wa alhaba fihi naro. Siapa yang Nabi kata, siapa yang dia pakai pakaian dekat dunia ni, dia bangga dengan pakaian dia. Kita ada pakaian cantik, kita pakai kat dunia, kita bangga dengan pakaian kita. Kat akhirat besok, Allah akan pakaikannya dengan pakaian daripada api neraka. Berat rupanya. Pakai baju rasa bangga. Ni zaman sekarang ni orang dia suka buat ikut trend. Kalau kat sekolah kan, kalau kat sekolah dia ada je masa-masa sesuatu hari-hari yang tertentu dia buat. Kat sekolah ni cikgu-cikgu dia suka buat tema. Hari ni pakaian tema apa? Kan? Tema. Saya bila cikgu letakkan tema dah susah saya. Ya. Kadang temanya pelik-pelik. Tema ni apa? Tema dia banyakkan movie lah. Cerita kanak-kanak kadang-kadang kan. Macam kartun tu. Itu yang pakai macam Maleficent. Dia tanduk apa semua tu kan. Ni pakaian ni bila pakai apa rasa? Wah, kita rasa kita yang paling mengikut tema. Seronok, siap ada apa? Siap ada anugerah lagi. Pakaian paling cantik, dapat orang cantik, tak rasa bangga ke? Bangga, ni bahaya. Ya, itulah dia. Saya sekarang ni kalau cikgu tanya pakai tema apa? Tak payah tema-tema lah. Ya. Sebab kita tak nak melatih. Ya, tak nak melatih ni. Kebiasaan bagi anak-anak. Ikut dia anggap benda tu akan jadi tak apa. Ya. Ni. Pakaian kalau dipakai apa pun pakaian, walaupun sehari, walaupun sekali kita pakai. Walaupun sekali kita pakai, tapi bila kita pakai tu, kita rasa bangga dengan pakaian kita tu. Allah pakaikan kita di hari kiamat besok dengan pakaian daripada api neraka. Nak pakai ke tidak macam tu? Bukannya hari-hari pakai. Orang yang pakai pakaian ni bukannya hari-hari dia rasa hebat. Bukan hari-hari dia bangga. Sekali itulah. Kadang-kadang ada masa-masa tertentu itulah. Tapi mudaratnya sangat besar. Abu Buraidah meriwayatkan sebuah hadis sebagai berikut. An Abi Buraidah qala, dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha fa akhrajat lana asa'al mulabbadan wa izaran mimma yasna'ul Yaman. Wa aqsamtu billahi laqad qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hazaini sauban. Hadis riwayat Imam Bukhari. Satu hari Abu Buraidah kata, aku datang ke rumah Siti Aisyah. Aku datang ke rumah Siti Aisyah. Lalu Siti Aisyah menunjukkan kepada dia datang beberapa orang kepada kami sehelai baju yang baju tu ada tampal. Baju okey tapi ada koyak sikit jadi bertampal. Dan juga ada sehelai kain.
Baju dengan kain sepasang. Kain ni pula satu kain jenis kain kasar, izar. Kain jenis kasar yang dibuat pada Yaman. Bukan kain halus lah. Kita ni kain halus. Tuan-tuan kalau pakai baju kain plekat tu, bukan main lembut halus, boleh genggam lagi. Kan? Kita ni punya lembut. Ini kain izar ni kain kasar. Ya, macam kain guni, tapi bukanlah guni, tak pernah kain, ya, yang kasar, buatan Yaman. Aisyah kata, inilah pakaian nanti kalau aku akan pakai masa Nabi SAW wafat. Baju tu baju biasa yang bukan hebat, bukan baju yang nampak cantik. Dia kata kalau Nabi wafat, aku tak nak pakai baju cantik, maksudnya lebih kurang itulah. Aku takkan pakai baju cantik, tapi aku akan pakai baju yang mutunya rendah. Ya. Adakah salah pendirian Aisyah? Tak salah. Sebab bagi isteri yang kematian suami dilarang berhias. Seorang isteri bila suaminya meninggal, dia dilarang berhias, dilarang pakai wangian selama iddah. Itu larangan. Jadi Aisyah dia kata kalau Nabi wafat saat nanti, ya, dia inilah pakaian dia. Dia tak nak menghias diri. Ni maknanya nak supaya sentiasa kesedihan tu ada dan rasa rendah diri. Letakkan tu. Dalam sebuah riwayat yang lain, Sayyidina Jabir mengatakan, ruwiya an Jabir qala hadrana ursa Adi wa Fatimah fama ra'ayna ursan kana ahsana min ashawna al-firash yakni min al-lif wa ataina bitamrin wa zabibin fa akalna wa kana firashuha lailatan ursiha ihaba kabsin. Ketika majlis perkahwinan Aisyah Siti Fatimah dengan Ali, Jabir cerita, ni majlis perkahwinan. Kita tahu Nabi SAW ni, dia bukan orang, kehidupan Nabi bukan dikelilingi dengan kekayaan. Nabi bukan hidup bermewahan, tetapi Nabi ni kaya. Nabi bukan miskin, Nabi ni kaya, tapi hidup Nabi tidak kaya. Kenapa kata Nabi kaya? Sebab dia adalah ketua, dia adalah pemerintah, dia boleh ambil apa yang dia nak. Dan Nabi ni pula selalu diberi hadiah oleh orang. Dan kadang-kadang maharaja negara-negara luar, kerajaan luar bagi Nabi hadiah. Hadiah bukan hadiah murah-murah, bukan hadiah lekeh-lekeh. Hadiah-hadiah yang bermutu, bernilai tinggi. Nabi pernah diberi hadiah. Satu hari Nabi diberi hadiah sedebuk 70,000 dirham. 70,000 dirham. Agak-agak kaman kita ni berapa ratus ribu aja. Bukan satu dirham tu RM1. Satu dirham ni nilai dia besar. Ya. 70,000 sedebuk cash money. Ya, Nabi ada orang beri hadiah pada Nabi, beri pada Nabi, bukan zakat. Kalau zakat Nabi tak ambil, Nabi segah. Ini hadiah. Orang bagi pada Nabi sedebuk 70,000 dirham. Nak tunjuk Nabi kaya. Tapi Nabi tidak hidup dalam kekayaan. Bila dapat 70,000, orang bagi hantar ke rumah, bagi kat Nabi 70,000. Nabi panggil sahabat-sahabat semua. Yang ada mana panggil semua datang. Semua yang ada di sini datang, berkumpul. Maka Nabi hamparkan kain, ya, Nabi letakkan 70,000 tadi. Ni sikit seorang ambil. Semua Nabi bagi, tak ada satu dirham pun baki untuk Nabi. Satu dirham pun tak ada baki, semua bagi. Kita kalau bagi 70,000 kan, senyap kita. Kan? Biasa gaji mengeteh, tiba-tiba tak datang dah mengeteh. Takut orang tahu kita ada 70,000. Tapi Nabi semua. Jadi Nabi harta ada, banyak, boleh banyak, tapi Nabi tidak hidup membiasakan dengan kekayaan. Jabir cerita, semasa majlis pernikahan Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma, dia kata,
kami tak nampak pun pasangan pengantin ni lebih menonjol dari segi pakaian, dari segi apa, tak lebih pada orang lain. Kita kan kalau pergi ke majlis kahwin, usahakan pengantin kita kenal, mak pengantin pun kita kenal dah. Dia punya hias tu lain macam, kan? Pengantin confirm dah tengok, itulah pengantinnya, tak ada tunjuk orang lain dah, itulah pengantinnya. Tapi sebelum jumpa pengantin, mak pengantin pun kita dah cam dah, punya cantiknya. Ya. Jabir kata masa Nabi SAW kahwinkan Fatimah dengan Ali, pakaian Ali dengan Fatimah ni tak lebih daripada orang lain, sama je. Ya, tu sama je. Jadi apa cara dia? Jadi kami mengisi tempat tidur mereka dengan daun kering. Jadi Jabir kata dia buatlah dengan kawan-kawan dia, hiaskan bilik tidur. Taruhlah daun-daun kering nak bagi lembut tempat tidur. Taruh daun-daun kering, alas dengan alasnya. Dengan daun tamar dia, dengan daun-daun lah yang kering ni. Dan kami pun makanlah bersama-sama, ya? Ada jamuan makan sama-sama dengan pengantin. Tak ada hidangan pengantin, sama je. Dan pada malam pernikahan itu, masa nak ijab, akad nikah ni, ya, Zainab ni duduk special lah sikit. Dia duduk atas alas daripada kulit kambing. Itu je. Itu saja. Ya. Adakah menjadi kesalahan kita zaman ni buat macam tu? Hias pengantin, ayah pengantin, mak pengantin, tak larang, bukan dilarang, boleh. Tapi kena ingat, syarat kita tadi dua tadi. Pakailah pakaian cantik, pakailah, buatlah macam mana pun. Syarat dua tu jangan langgar. Yang pertama, jangan berlebih-lebihan. Yang kedua, jangan jadi bangga dengan pakaian tu. Ya, ini pakaian pengantin dengan kain bukan main panjang. Ya, 3 depa ke belakang, kain tu ke belakang sampai kena ada orang tolong pegang. Tu berlebih-lebihan. Pakailah baju biasa, tapi cantik, baru, kan? Tapi tidak berlebih-lebihan. Tu dia. Selagi dua perkara ini tidak dilanggar, maka boleh buat. Ya. Baik, keperluan yang sederhana merupakan salah satu tanda kesempurnaan budi pekerti. Apa yang penting bagi seorang Muslim ialah persiapkan diri menghadapi kehidupan akhirat. Ini tidak berarti Islam dia suruh kita ni orang Islam pakai pakaian koyak rabak, pakai pakaian lusuh, bukan begitu. Kita ni disuruh buat persediaan untuk akhirat. Tapi bukan bermakna kita abaikan dunia, bukan bermakna kita buang dunia ni, bukan bermakna kita tak peduli. Tak, bukan begitu. Seseorang telah bertanya pada Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar ditanya oleh orang, maknanya selepas Rasulullah SAW dah wafat, sahabat-sahabat besar pun dah wafat, ini zaman sahabat yang akhir-akhir. Orang tanya pada Abdullah bin Umar, pakaian apakah yang patut aku pakai? Baju macam mana yang patut aku pakai? Abdullah bin Umar jawab, pakaian yang patut kamu pakai ialah pakaian yang kalau kamu pakai, kamu tidak dicemuh oleh orang yang buruk perangai. Kamu pakai baju tu, orang yang perangai buruk tak cemuh kamu. Orang perangai buruk ni jenis mulut laser lah, kan? Nampak kita bang terus, dia tembak dulu, kan? Dia tak cemuh. Kita pakai, maknanya tak cemuh, maknanya dia tak pandang, bukan pakaian yang buruk, orang tak condemn terus. Kamu tidak dicemuh oleh orang yang buruk perangai, dan kamu tidak dicela oleh orang yang arif dan bijaksana. Maknanya kalau orang yang buruk pandai itu cemuh, maknanya, dan orang yang arif pun cemuh, maknanya betul lah buruk sangat. Itu dia. Maknanya pakaian yang kita pakai, tuan-tuan ni pakai ni, tak ada orang condemn kan, tak ada orang apa, kata-kata buruk, semua okey. Ya, tu dia. Ni maknanya pakaian yang baik. Orang tu tanya lagi,
dalam nilai berapa harga baju ni? Kalau kita pakai nilai berapa? Zaman itu Abdullah bin Umar jawab apa? Nilai dia antara 5 dirham ke 20 dirham. Maknanya nilai yang okey, bukannya nilai murah tu. Ya, bukan nilai yang ni, bukan bandel ni. Ya, bukan baju bandel ni, baju bandel RM2, RM5. Ini 5 dirham, boleh jadi dalam nilai RM20 ke atas. Tu dia. Itu pakaian. Tapi bandar pun okey kan. Bandar pun okey. Bandar bukannya baju lusuh ni, baju-baju orang tak nak, yang orang yang dah pakai dia jemu pakai. Kan? Jadi dia tolak. Tapi pakaian tu elok. Pakaian tu baik. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Ni antara hadis ni tak semestinya daripada Nabi SAW. Hadis ni bukannya semestinya mesti perkataan Nabi, tak. Sahabat juga, perkataan-perkataan sahabat yang baik juga menjadi riwayat para ahli hadis. Nilai harga pakaian disebut oleh Abdullah bin Umar tu sesuai dengan keadaan pada zaman tu. Zaman tu itulah harga yang stabil lah. Mungkin pada zaman kita ni lain lah harga dia. Mungkin harga kita dalam 20-30 ringgit ke atas. Satu ketika seorang datang berjumpa Nabi SAW dengan pakaian sangat buruk. Satu hari ada orang datang jumpa Nabi, pakaian dia buruk. Pakaiannya koyak, pakaiannya lusuh. Buruk semua pakaian dia. Jadi Nabi SAW tanya dia. Ada duit tak? Nabi tanya, kamu ni ada duit tak? Orang terjawab, ada ya Rasulullah, saya ada duit. Kemudian Nabi tanya lagi, macam mana kamu dapat rezeki duit ni? Orang dia jawab, Allah yang beri. Saya cari rezeki dapat kerana Allah yang beri. Okey. Kemudian Nabi SAW pun memberi nasihat. Ni pandai dia jawab ni. Kan? Pandai dia jawab. Dia bukan cakap, saya yang cari sendiri. Tak, dia masih lagi rujuk pada Allah. Saya buat kerja saya dan Allah berikan rezeki dalam saya dapat duit ni. Jadi Nabi SAW pun nasihat dia, faiza atakallahu mala falyara isra ni'matallahi alaika wa karamati. Apabila Allah dah beri kepada kamu rezeki, Allah dah beri rezeki kat kita ni, hendaklah kita gunakan rezeki itu dengan cara tunjukkan nikmat yang Allah beri. Allah dah beri rezeki, maka kita gunalah tu, tunjukkan yang kita ni guna nikmat tu. Sama ada bersedekah, tunjuk ni beri nikmat. Tetapi dalam bab ini, dengan cara kita beli pakaian yang baik. Jangan pakai pakaian yang buruk. Sebab Allah dah beri rezeki, maka gunalah untuk kita. Ini teguran Nabi SAW. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, ma'ala ahadikum in wajada sa'atan ayyattahiza saubaini liyaumil jum'ah ghairu sauba mihnati. Ni syarat pakaian yang kena ada. Orang lelaki lah ni, orang perempuan dia lain. Kita ni Nabi syorkan setiap kita berapa helai pakaian kena ada. Paling kurang minima, minima seorang lelaki berapa helai pakaian kena ada. Ini hak dia. Kalau bawah pada ni, maknanya Islam tidak pernah baik. Ini Nabi sebut. Nabi sebut bilangan pakaian yang kena ada. Kalau selai je yang ada. Kalau selai sebab tak mampu lain. Tapi kalau selai atas sebab mampu tapi ada selai je, tak boleh. Apa Nabi kata? Siapa saja antara kamu yang ada rezeki, maknanya ada kemampuan, hendaklah dia sediakan 2 helai baju. 2 helai baju khusus untuk solat Jumaat. Maknanya kena tukar-tukar sembahyang Jumaat. Jangan itu je. Tuan-tuan, tukar setahun sekali kan. Dia punya rotate pusingan tu. Pakai hari ni, tahun depan pula jumpa balik baju hari ni. Punya banyak baju. Tapi Nabi kata paling tidak 2 helai. Untuk hari Jumaat mesti ada 2 helai, kena saling tukar. Dan lagi Nabi kata, dan untuk hari-hari lain
perlu paling tidak sediakan 2 helai. Ini zaman Nabi, zaman sahabat dalam keadaan hidup mereka tak mewah. Hidup tak mewah zaman mereka ni, tapi bukan kata tak ada rezeki, ada. Pun Nabi tetapkan paling tidak kena ada 4 helai. Ya, dalam kehidupan kita paling tidak 4 helai untuk ketika itu. Jadi pada kita zaman ini tak ada masalah. Ni nak tunjuk jangan kita anggap zuhud ni tak nak ada pakaian banyak. Kadang orang dia sebab dia kata dia nak zuhud, maka pakaian dia selai je ataupun 2 helai je, itulah pakai. Tak boleh. Nabi kata paling tidak kalau nak zuhud pun, nak tunjuk kita ni orang yang tak apa, yang tak menunjukkan kemewahan, paling tidak mesti ada 4 helai. Itu dia. Sampai macam tu peringatan Nabi dalam nasihat Nabi SAW untuk kita jaga penampilan diri. Penampilan diri kita ni kepada orang kena jaga. Sebab tu kalau ke jemaat pun Nabi kata, sebab jemaat ni masa kita ni ramai berkumpul. Kan? Hari Jumaat lah hari yang ramai kita berkumpul. Jadi pastikan pakaian kita bertukar. Ya. Kena ada tukar. Jangan pakaian yang sama pada setiap kali Jumaat. Itulah pakaian kita, itulah bajunya. Tapi kadang-kadang ada orang ni dia suka warna. Warna tu dia suka. Jadi baju dia 5 helai baju tu. Jumaat ni baju ni, Jumaat tu besok kita nampak dia ni baju yang sama je. Rupanya dia memang minat warna tu, baju dia 5 helai warna yang sama je. Tu lainlah, kan? Pun ada juga orang macam tu. Jadi inilah ya nasihat Nabi SAW. Maknanya penampilan diri ya bagi kita orang Islam ni perlu juga dijaga. Kerana penampilan diri itu dia sebagai nak jaga fizikal seperti mana kita sebut awal tadi. Fizikal luaran kita ni juga perlu dijaga. Ya. Jangan kita abaikan, jangan kita biarkan, jangan kita ambil tak kisah. Orang yang tak kisah dalam penampilan diri, maknanya sebenarnya dia tak kisah pun dengan agama. Ya, walaupun dia kata saya ni bab tak ada. Ya. Penampilan diri tak jaga, agama sebenarnya pun dia tak jaga. Hanya cakap saja sebagai apa? Sebagai ikrar saja yang dia jaga agama. Tapi dari segi realitinya dia mengabaikan keperluan agama. Wallahu alam. Tuan-tuan, kita berhenti setakat ni. Mohon maaf. Mungkin ada kesilapan, mungkin ada kesalahan dalam penyampaian pada hari ini. Mohon maaf. Mudah-mudahan dikira sebagai amal kita bersama, dan juga Allah kira ini sebagai satu ilmu yang kita boleh gunakan untuk manfaat kita bersama, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna, fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud dan jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Rabba Sulaiman wa ya Rabba Ibrahim wa ya Rabba Musa wa Isa wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumati jahli wa nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.